Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini saya dan Aidil akan membentangkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Iman adalah hal mutlak yang harus dimiliki setiap Muslim. Tanpa keimanan, segalanya hanyalah kosong dan tidak bermakna. Dalam Al-Quran dan hadis juga telah dipaparkan ciri-ciri orang yang beriman yang wajib kita miliki. Untuk lebih mudah memahaminya, berikut ini adalah penjelasan singkat tentang ciri-ciri orang yang beriman. Okey, yang pertama, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Dirinya tidak akan berani melanggar apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta akan selalu mentaati segala perintahnya. Rasa takut terhadap Allah SWT merupakan salah satu bentuk mengagungkannya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah SWT, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ciri iman yang kedua ialah menjauhkan diri dari perbuatan yang lara. Lara ni iaitu perbuatan yang sia-sia, tidak mendatangkan apa-apa faedah. Orang beriman tidak akan melakukan hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Dirinya akan sentiasa sibuk melakukan urusan ibadat yang menambah keimanannya. Yang ketiga, sifat yang ketiga iaitu khusyuk dalam menunaikan solat. Seseorang yang telah memiliki keimanan yang kuat akan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadat solat, sama ada solat itu wajib ataupun sunat, meskipun banyak gangguan. Okey, yang keempat, menunaikan zakat. Menunaikan zakat juga termasuk suatu ciri-ciri orang beriman, kerana dirinya tahu bahawa dengan berzakat atau bersedekah merupakan dengan berzakat atau bersedekah dapat menyucikan hartanya, serta dapat menyucikan jiwa mereka. Okey, yang seterusnya, yang kelima, mendengar bacaan ayat Al-Quran dengan teliti. Seseorang yang mempunyai keimanan yang kuat akan teliti dalam mendengar alunan Al-Quran dan menghayati isi kandungan Al-Quran serta mengamalkan apa yang terdapat dalam isi kandungan tersebut. Sayyidina Abu Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran ialah seperti buah limau. Baunya wangi dan rasanya pula sedap. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama buah tamar, walaupun tidak mempunyai bau, namun rasanya manis. Seorang munafik yang membaca Al-Quran ialah seumpama buah raihan yang harum tetapi rasanya pahit. Sementara orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama buah hanzalah yang tidak mempunyai bau dan rasanya pun pahit. Riwayat Muslim. Okey, sifat yang keenam iaitu sabar. Orang beriman akan tabah menghadapi seberat dan sesulit mana pun ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Maka dirinya akan selalu bersabar tanpa mengeluh dan menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ke-7, tawakal. Seterusnya sifat seterusnya tawakal. Orang beriman sentiasa bertawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada mereka, sama ada takdir itu buruk ataupun baik. Okay. Dalam firman-Nya yang bermaksud dan surah Al-Ma'idah ayat 23, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika benar-benar orang yang beriman.
Firman lain yang bermaksud, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah yang mencukupi. Dialah yang mencukupinya. Surah At-Talaq. Okey, sifat yang keseterusnya iaitu mencontohi serta meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ciri-ciri orang yang beriman, bukan sahaja menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka juga akan meneladani serta mencontohi setiap perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan kamu dua perkara, yang mana kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, selagi mana kalian berpegang teguh dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnahku." Okey, sifat yang seterusnya bersyukur. Seseorang yang sedang ditimpa masalah, kesusahan, bencana, musibah, akan membuatkan dirinya selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Inilah merupakan tanda orang yang beriman. Sifat yang seterusnya mempunyai akhlak yang baik. Ciri-ciri orang yang beriman. Orang beriman tidak akan memiliki akhlak yang buruk, kerana dirinya akan selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak mulia. Dari Abu Darda meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia dapat mencapai darjat orang yang berpuasa dan solat. Okey, itu setakat itu saja daripada saya, dan saya serahkan kepada Aidil pula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil, partner dengan Faiz, membentangkan tajuk ciri-ciri iman. Okay. Jadi selepas pada kita mendengar ciri-ciri iman, kita juga perlu pada ciri-ciri iman yang sempurna. Itulah. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda yang maksud, tidak sempurna iman seseorang hamba sehingga dia memiliki tiga sifat, iaitu menafkah harta tanpa kedekut, berlaku adil terhadap diri, dan memberi salam kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Iman ni adalah perkara penting yang mesti ada pada diri seorang mukmin. Tanpa iman, seseorang itu akan menjadi kufur dan terkeluar daripada Islam. Iman itu bukan angan-angan, tapi iman itu apa yang tertanam di dalam hati dan dilaksanakan dalam kehidupan. Okay. Asas iman yang mesti ada pada seseorang mukmin adalah mempercayai dan menghayati rukun iman yang 6. Okey, seperti mana yang kita belajar semasa korang dahulu. Okey, oleh itu untuk menyempurnakan iman ni, kita perlu kepada 3 ciri penting, iaitu menafkah harta tanpa kedekut, berlaku adil terhadap diri sendiri, dan memberi salam kepada orang lain. Jika 3 ciri-ciri ini tidak ada pada diri sendiri, pada diri kita, maka imannya masih belum sempurna. Begitulah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas terdapat 3 ciri-ciri kesempurnaan iman yang perlu dimiliki oleh setiap orang mukmin. Okey, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, serta jauh dari seksanya. Sedangkan orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, serta dekat dengan seksanya." Dengar molek. "Wahai Ali, saya melihat tulisan pada pintu syurga yang berbunyi, syurga itu diharamkan bagi setiap orang yang bakhil, iaitu kedekut, yang orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya, dan bagi orang yang suka mengadu,
mengadu domba, iaitu menghasut. Asma radhiyallahu anhu menerangkan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Asma, "Nafkahlah dan janganlah kamu menyempitkan sedekah dan yang menyebabkan Allah menyempitkan untuk kamu. Dan janganlah kamu menyembunyikan sesuatu dalam bungkusan yang kerananya Allah memutuskan berkatnya dan kesuburannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna sini Allah melarang kita daripada bersifat kedekut, suka mengumpul harta dan tidak menafkahkan harta ke jalan Allah. Maksudnya tak dekoh kepada jalan Allah. Kita boleh rezeki tapi tidak dekoh. Lepas tu orang yang banyak bersedekah adalah orang yang tahu akan kebaikan di masa yang akan datang. Kerana Allah SWT telah berjanji bahawa pintu rezeki hamba-Nya akan diluaskan jika seseorang itu banyak bersedekah. Lepas tu harta benda yang atau wang ringgit adalah kurniaan Allah kepada hamba-Nya. Harta benda yang dimiliki adalah suatu himpunan amanah dan tanggungjawab yang perlu diuruskan dan dibelanjakan sebagainya. Oleh itu, manusia yang suka menyimpan harta kerana takut akan kehabisan dan tidak sanggup mengeluarkan sebahagiannya, maknanya tak sanggup dekoh. Kiranya ia sanggup habiskan harta ni untuk diri dia, tak sanggup untuk tolong orang ke, untuk apa. Maka oleh itu manusia yang suka menyimpan harta kerana takut kehabisan dan tidak sanggup mengeluarkan sebagainya ke jalan yang tidak hak seperti berzakat dan belanja ke jalan yang bermanfaat, pasti tidak akan mendapat keberkatan dan rahmat Allah walaupun dianugerahi nikmat yang melimpah ruah. Itu. Firman Allah yang bermaksud, "Sesungguhnya Tuhanmu yang meluaskan rezeki terhadap sesiapa jua yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya. Dan Dia juga yang menyempitkan menurut yang demikian. Sesungguhnya Dia mendalam pengetahuannya lagi maha melihat akan hamba-hambanya." Surah Al-Isra ayat 30. Seterusnya, orang yang suka berbelanja harta di jalan Allah akan mendapat banyak kebaikan di sisi Allah SWT. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, "Bentengilah hartamu dengan zakat, ubati orang-orang sakit dari kalangan kamu yang dengan bersedekah dan bersiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana." Hadis riwayat At-Tabrani. Barang siapa ingin doanya dimakbulkan dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengisi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Gitu. Maknanya kalau siapa nak doa dia dimakbulkan, dia hendaklah menyelesaikan masalah orang. Kita. Maknanya kata kita tolong orang, Allah tolong kita pula. Lepas tu orang yang mengusahakan bantuan atau pertolongan bagi janda dan orang miskin, ibarat berjihad di jalan Allah, dan ibarat solat malam. Ia tidak merasa lelah dan juga ibarat orang berpuasa dan tidak pernah berbuka. Begitu besarnya ganjaran kepada orang hok tolong orang susah ni. Ibarat bangun solat kita mulai, lepas tu tak rasa lelah pun kita berpuasa, ibarat tak pernah buka gitu. Nak kata besarnya ganjaran. Lepas tu yang kedua, berlaku adil terhadap diri sendiri. Adil dengan diri sendiri bermaksud seseorang itu mengimbangkan antara keperluan rohani, fizikal, emosi dan akal, di mana semua empat komponen ini saling berkait rapat dan sangat penting bagi menjalankan kehidupan seseorang seimbang dan tenang dan damai. Okey. Lepas tu masuk sini, seorang mukmin yang kuat akan menjaga empat fakulti insan, iaitu yang pertama rohani, iaitu hubungan hati dengan Allah, seperti
solat wajib, solat sunnah, puasa, zikir, doa, istighfar dan baca Quran, gitulah. Lepas tu fizikal pula, menjaga makan dan minum, makan halal dan berkhasiat. Menjaga makan hok kiranya halal dan thayyiban, gitulah. Lepas tu menjaga kebersihan diri, tidur yang cukup dan beribadat. Lepas tu yang ketiga, emosinya, memberi kasih dan sayang kepada isteri, anak-anak, ibu bapa dan anak yatim, fakir miskin, orang alim dan pemimpin yang bertakwa. Okey, yang terakhir, akalnya menuntut ilmu syarak dan ilmu yang bermanfaat. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu bahawa beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya secara diam-diam kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal ibadah baginda. Lalu di antara mereka ada mengatakan bahawa aku tidak akan menikah dengan wanita yang lain berkata, aku tidak akan memakan daging, dan yang lain lagi mengatakan aku tidak akan tidur dengan alas. Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan bersabda, maksudnya, apa yang diinginkan orang-orang yang berkata begini, padahal aku sendiri solat dan tidur, berpuasa dan berbuka, serta menikahi wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Dia kata Nabi pun berpuasa, tidur, solat, menikahi wanita. Maksudnya kalau kita dok ikut antara sunnah-sunnah ni, Nabi kita bukan termasuk dalam golongan Nabi, gitulah. Berdasarkan hadis di hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, dan ada kalangan sahabat baginda yang mengatakan ia tidak mahu berkahwin, tidak mahu memakan daging, dan tidak mahu tidur untuk qiyamul lail setiap malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa baginda bersolat malam dan tidur, berpuasa dan berbuka dan mengahwini wanita. Baginda memberi amaran bahawa sesiapa yang tidak menyukai sunnah baginda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengaku umatnya. Kata benda tu bukannya benda hak buruk, kiranya kita boleh buat sebab Nabi buat. Takkanlah kita nak ibadat semata-mata tapi menyeksa diri sendiri, gitulah. Jangan sampai kita beribadat tu menyeksa kita. Lepas tu poin yang ketiga, memberi salam kepada orang lain. Memberi salam pula adalah simbol kekuatan ukhuwah yang dituntut oleh Islam untuk diamalkan selalu oleh setiap Muslim dan menjalani kehidupan bermasyarakat. Ini bagi memastikan masyarakat yang dihuni itu berkeadaan saling menghormati, di samping mewujudkan perpaduan dan kasih sayang tanpa berlaku cara hidup yang bersifat individualistik, menyombong diri, mementingkan diri dan sebagainya tanpa menghiraukan orang lain. Sabda Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu berkasih sayang. Mahukah kamu saya tunjukkan kepada sesuatu, jika kamu lakukan, kamu akan berkasih sayang. Sebarkanlah salam antara sesama kamu. Mana kata sini, kita tak akan masuk syurga selagi kita tak beriman. Tapi nak cari iman tu, kita kenalah berkasih sayang. Gitulah. Hadis riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah. Firman Allah SWT yang bermaksud, apabila kamu memasuki rumah-rumah, maka hendaklah kamu memberi salam kepada sesama kamu sebagai penghormatan yang berberkat dan yang berkat lagi baik di sisi Allah. Surah An-Nur ayat 61. Islam ni menggalakkan umat supaya memberi salam dan menyebarkan salam antara satu sama lain apabila bertemu. Kerana salah satu hak dan kewajipan seseorang Muslim adalah apabila bertemu dan memberi salam dan menjawab salam.
Apabila Rasulullah SAW bertanya Iblis, apakah tindakan apabila umatnya memberi salam sesama mereka? Maka Iblis berkata, ya Nabi Allah, maka akan pecahlah daku apabila umatmu bertemu dan di jalan lantas salah seorang daripadanya memberi salam dan yang lain menjawab sehingga aku menangis menolong kesedihan kerana keduanya telah mendapat keampunan dan setelah keduanya berpisah. Marilah sama-sama kita amalkan 3 ciri-ciri kesempurnaan iman yang seperti yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis di atas yang merangkumi hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Jika kita benar-benar menghayatinya dan memahaminya dengan yakin maka kita akan menjadi mukmin yang sempurna dari segi keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi setakat itu saja pembentangkan saya dan Faiz. Harap apa yang saya bentangkan ini dapat memberi manfaat dan diamalkanlah kepada orang-orang, kepada masyarakat Islam, umat Islam. Jadi akhir sekali saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.